Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah. Pada malam ini Allah telah memilih kita untuk datang ke rumah Allah. Sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu, sama-sama kita berniat iktikaf. Kita duduk dalam taman-taman syurga Allah. Alhamdulillah, Allah kurniakan kepada kita nikmat, dan nikmat yang paling besar pada hari ini, Allah masih kekalkan kita dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah hari ini kita sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tajuk pada malam ini, saya akan kongsikan hadis-hadis daripada hadis berkenaan dengan tajuk sabar. Tajuk sabar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum tu, pada pertemuan yang lalu saya ada kongsikan beberapa hadis tentang menziarahi dan mendoakan orang yang sakit. Ada beberapa adab yang perlu kita ikut dalam melaksanakan amalan menziarahi orang sakit. Yang itu saya dah sebut dah pada pertemuan yang lalu, berkenaan dengan orang yang sakit, dan kita mendoakan dia, semoga dia cepat sembuh, semoga kebaikan kepadanya dan sebagainya. Itu tugas kita sebagai seorang Muslim, orang yang beriman. Kita doakan dia. InsyaAllah pada malam ni kita akan baca hadis dan juga ayat Al-Quran berkenaan dengan sabar. Dalam satu ayat surah Ali Imran ayat 200, Ali Imran ayat 200, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dalam melaksanakan ibadah, dalam menghadapi kesukaran, dan tidak melakukan maksiat. Kuatkanlah kesabaran kamu menghadapi orang-orang kafir. Bersiap sedialah untuk berjihad, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu semua berjaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ali Imran ayat 200. Kemudian dalam ayat yang lain, antaranya surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin." Dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan perasaan takut, kelaparan, kekurangan pada harta benda, kematian,
serta buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam kedua-dua ayat itu para ulama telah menyatakan atau telah menggariskan beberapa jenis ataupun tahap kesabaran. Kalau kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 200, ulama telah menggariskan, telah menetapkan bahawa sabar ni ada 3 tahapnya. Sabar ni ada 3 tahapnya. Ada tahap yang paling tinggi, tahap yang sederhana, dan tahap yang biasa-biasa. Tuan-tuan, sabar yang pertama, yang mana sabar ini berada pada tahap yang paling tinggi. Sabar berada dalam tahap yang paling tinggi, tahap yang paling agung, iaitu sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, itulah sabar yang paling tinggi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam mana contohnya? Sebagai manusia biasa, kita memang fitrah manusia ni memang tak suka untuk dikongkong. Memang fitrah manusia ni nak hidup bebas. Jadi memang tak boleh, bukan tak boleh, susah nak ikut undang-undang peraturan. Memang itu fitrah manusia. Tuan-tuan, tapi dalam Islam, kita perlu mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Wajib kita ikut. Ada beberapa perkara yang kita perlu laksanakan, wajib hukumnya. Antaranya apa? Solat. Tuan-tuan nak solat subuh, pukul 5.40, 5.45 dah kena solat. Waktu tu orang lain tengah tidur. Tapi kita punya sabar ni tuan-tuan, kita bangun waktu pagi, solat juga. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Walaupun waktu itu sejuk, mengantuk, penat, tapi kita tetap bangun untuk melaksanakan solat subuh. Itu namanya sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sabar yang paling tinggi. Nombor 1. Waktu zuhur tuan-tuan, pukul 1. Itu kalau tidur tu, hui, lepas makan kari kambing pula. Melepas makan pukul 1, tidur pukul 4 belum tentu bangun. Tapi kita punya sabar dalam melaksanakan ketaatan. Tengah hari tu kita datang solat Jumaat. Sebab apa? Sebab itu kewajipan. Jadi kita kena apa? Sabar. Ya Allah, sabar kita tunggu. Dengar khatib berkhutbah, kemudian kita solat. Waktu tu Masya Allah panas, mengantuk, panas, penat. Datang solat Jumaat, solat sama-sama. Punya penyabar kita ni tuan-tuan, itulah sabar tahap yang paling tinggi. Waktu maghrib kena datang pukul 7. Orang lain tengok Upin Ipin, kita kena datang masjid. Sebab apa? Sabar. Upin-Upin boleh tengok cerita lain kali. Tapi kita sabar nak dapat solat berjemaah kat masjid. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Itulah sabar yang paling tinggi tahapnya. Nombor 1. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu ulama kata, itulah sabar yang paling power, paling agung. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni, apa yang Islam larang tu, contohnya lah, contoh judi, contoh saya sebut contoh judi. Tuan-tuan, judi ni kalau menang,
terus pencen tau. Kaya terus. Kalau menang sekali dapat 200,000, berhenti kerja terus, tak payah kerja dah. Tapi Islam larang benda tu. Siapa yang tak nak jadi kaya? Semua orang nak jadi kaya. Semua orang nak jadi senang. Tapi benda yang senang, judi, itulah yang Islam larang. Kita apa? Apa yang kita buat? Kita sabar dalam meninggalkan perbuatan dosa maksiat tu. Tak apalah, biarlah kita miskin, biasa, hidup biasa-biasa. Tak perlu jadi kaya kerana duit haram. Yang penting kita hidup bahagia, taat kepada Allah. Sabar. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Hebat tuan-tuan. Yang Allah larang itulah yang seronok. Tapi kita di dunia tetap sabar untuk meninggalkan perkara itu. Kita tunggu di hari akhirat kelak balasannya. Tuan-tuan, itu sabar pada tahap yang kedua. Manakala sabar pada tahap yang ketiga, iaitu sabar dalam apabila diuji oleh Allah. Sabar apabila diuji oleh Allah dengan pelbagai musibah. Setiap manusia dia akan diuji dengan pelbagai ujian yang berbeza. Ada orang tu diuji dengan hartanya yang tak ada banyak. Ada orang tu yang diuji dengan anaknya yang tak dapat anak. Ada orang tu diuji dengan kemiskinan. Ada orang tu diuji dengan sakit. Ada orang tu diuji dengan kematian anak. Macam-macam ujian. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita digalakkan untuk bersifat apa? Supaya sabar dalam melaksanakan, menghadapi ujian tersebut. Sebab itu Allah sebut dalam surah Ali Imran, semoga apa? Semoga kamu menjadi orang yang berjaya, la'allakum tuflihun. Orang yang sabar ni orang yang berjaya. Macam-macam ujian kita akan tempuh dan telah tempuh. Contohnya kita sedang menghadapi apa? Satu ujian pandemik COVID-19. Dah setahun lebih, nak masuk 2 tahun dah. 2 tahun dah kita hadapi ujian. Kejap kes turun, kejap kes naik. Lama-lama tak payahlah tengok lantak kau lah. Kau nak naik, nak turun, suka hati. Sebab apa? Sebab dah penat dah. Dah penat dengan ujian tu. Tapi kita kena apa? Sabar. Kita perlu sabar dengan ujian itu, tuan-tuan. Ada satu kisah yang disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Seorang sahabat Nabi namanya Khabbab bin Al-Arat. Khabbab ni, tuan-tuan, satu hari tu dia nak mengadu kepada Rasulullah. Tujuan dia datang nak jumpa Nabi tu, dia nak mengadu kepada Nabi. Tapi apabila dia datang, dia sampai kepada Rasulullah, dia terlihat bahawasanya Rasulullah sedang baring. Dan bukan setakat baring, tuan-tuan. Dia baring dekat mana? Nabi baring atas kain sahaja. Nabi tak ada tilam. Nabi baring atas kain, beralaskan kain sahaja. Jadi bila Khabbab bin Al-Arat dia tengok Nabi, ya Allah, kesiannya. Tak jadi rasa nak mengadu ni. Tuan-tuan, Nabi baring atas kainnya. Atas lantai dia alas kainnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khabbab bin Al-Arat pun kata pada Nabi, ya Rasulullah, tidakkah kamu memohon pertolongan untuk kami, ya Rasulullah? Mohonlah doa kepada kami. Mohon doa untuk kami, ya Rasulullah. Khabbab bin Al-Arat kata apa? Wahai Nabi, kami sedang hidup dalam kesusahan, tolong doakan kami. Tolong mohon untuk kami. Macam tu. Maka kata Nabi SAW, wahai sahabatku Khabbab, ketahuilah olehmu, sesungguhnya sebelum daripada kamu, ada lagi orang-orang yang diuji lebih teruk daripada kamu.
Nabi kata apa? Sebelum daripada kamu ni, ada orang yang diuji lebih teruk daripada kamu. Antaranya Nabi sebut contoh, ada seorang lelaki tu yang mana digalikan tanah untuk dia. Digalikan tanah untuk dia. Kemudian apa dibuat pada lelaki tersebut? Dia campak dalam lubang tu dan ditimbus hidup-hidup. Ujian dia lebih teruk daripada kamu, wahai Khabbab. Tuan-tuan, bukan itu saja. Nabi pun kata lagi, bagi contoh lain. Ada juga seorang ni, yang mana lelaki ni didatangkan dengan gergaji. Tuan-tuan, gergaji. Dia letak gergaji tu atas kepala dia. Dan dia bukan letak saja-saja. Gergaji itu gergaji kepala orang tersebut dan terbelah dua kepala sahabat ni. Tuan-tuan, kepala sahabat ni apa dia buat? Digergaji sampai terbelah dua. Ujian dia lagi teruk daripada kamu, wahai Khabbab. Ada lagi Khabbab seorang ni, yang mana ujian dia pun tidak kurang teruknya. Apa yang dia kena? Dia kena cakar pada badan dia dengan cakaran besi. Cakar pada badan dia guna pencakar besi. Bukan pencakar besi yang kaut daun tu. Cakar besi. Yang mana bila dicakar tu, terpisah daging dengan tulang. Allah. Tercabut daging dia. Nabi kata apa? Khabbab, ujian orang tu lebih teruk daripada kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi nak kata apa pada kisah ni? Nabi nak kata kepada sahabat tersebut, sesungguhnya sebelum daripada kamu, ada beberapa orang yang diuji lebih teruk dan diazab lebih teruk daripada kamu. Akan tetapi, mereka tetap sabar dengan ujian itu. Dan bukan itu saja, bahkan mereka tetap dengan agama Allah. Walaupun disuruh kau nak keluar daripada agama Islam tak? Tak nak. Dia cakar badannya, tercabut daging. Nak keluar tak? Tak nak. Masih kekal dengan agama Islam. Digergaji kepalanya, nak keluar dari Islam tak? Tak nak. Sampai kena gergaji pun tak keluar lagi. Tuan-tuan, hebat ujian dia. Tapi hatinya masih tetap dan kekal dengan agama Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak kata apa dekat cerita tu? Ujian orang lain lagi hebat sebenarnya. Zaman sahabat Nabi dulu, ujian-ujian mereka lebih hebat daripada ujian kita sekarang ni. Tapi mereka tak pernah pun kata, aku nak menyesal keluar daripada Islam. Tak pernah. Apalah, kenapalah Allah bagi ujian macam ni. Mereka tak pernah cakap macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi nak suruh kepada kita untuk apa? Sabar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu antara kisah-kisah yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kemudian dalam satu firman Allah, surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, dalam surah Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'in, sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sesuatu. Ulama tafsir dia kata syai'in tu apa? Allah akan uji kamu dengan sesuatu. Sesuatu tu macam mana? Ulama tafsir kata syai'in itu adalah ujian hanya yang sedikit, membawa maksud sikit je ujian tu. Bisyai'in, sikit. Antara ujian yang Allah bagi apa? Yang pertama Allah sebut al-khawf, takut. Ujian ketakutan. Yang kedua al-ju', lapar, tak ada makanan. Yang ketiga wa naqsim minal amwal wal anfus, kekurangan harta, kematian jiwa, ahli keluarga meninggal, wassamarat, kekurangan pada buah-buahan. Dan Allah sebut last sekali dalam ayat itu,
wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ada berita gembira untuk dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ujian kita menghadapi pandemik COVID-19 ni, ada orang tu dia uji dengan kesemua ujian yang Allah sebut ni. Komplit. Khauf, ju', naqsim minal amwal, anfus, samarat, semua ada. Saya bagi contoh. Dalam ujian kita menghadapi pandemik ni, dia akan berasa takut. Tuan-tuan, ketakutan dia tu macam mana? Pada awal-awal dulu tahun lepas, bulan 3 tu, kita diumumkan untuk laksanakan PKP. Tak boleh keluar rumah suka hati sebab virus sedang merebak dan sebagainya. Waktu tu tuan-tuan rasa apa? Seronok ke? Bestnya. Tak ada. Waktu tu kita rasa apa? Ya Allah, takutnya. Tak berani nak keluar rumah waktu tu. Padahal waktu tu kes tak tinggi pun. Baru 10, 20, 50. Punya takut nak keluar rumah waktu tu tuan-tuan. Itulah perasaan ataupun ujian khauf, takut. Bila dah tak boleh keluar rumah, maka dia menghadapi ujian yang seterusnya. Al-ju', lapar. Macam mana dia boleh lapar? Boleh jadi dia diberhentikan kerja. Kalau dia tak ada kerja, dia tak ada duit, macam mana dia nak beli makanan? Akhirnya dia lapar. Tuan-tuan, ujian dia banyak. Ketakutan, hilang mata pencarian, tak boleh nak makan. Lepas tu apa lagi dia kena? Dia dapat pula berita kematian ahli keluarga. Wal anfus, kematian jiwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baru-baru ni memang ada orang yang menghadapi ujian yang Allah sebut semua dalam ayat ni. Takut, hilang kerja, tak ada duit, tak boleh makan dan sebagainya. Dia seorang je hadapi ujian tu. Tapi Allah sebut wa basyiris sabirin. Ada berita baik untuk orang-orang yang sabar. Tuan-tuan, yang penting apa? Kita perlu sabar. Waktu tu orang punya takut tuan-tuan. Bila diumum je PKP, mulalah orang pergi ke pasar raya. Orang pergi kedai, beli telur, beli roti gardenia habis waktu tu. Roti gardenia pun habis. Beli beras. Disebut apa waktu tu? Panic buying. Saya tak pandai cakap orang putih, tapi tersebut jugalah. Pembelian panik. Sebab apa? Sebab tak boleh keluar rumah, dia cakap. Jadi kita beli barang siap-siap. Takut. Yang dapat beli awal, selamat. Yang tak ada duit ni, datang kedai kosong. Yang ada kicap. Nak makan kicap, teguk macam tu je. Nak beli beras, tapi yang beras tak ada, yang ada kicap. Tuan-tuan, waktu itu memang ramai yang ketakutan. Bukan itu saja yang habis. Bila diwajibkan pakai face mask, face mask pun habis. Digalakkan pakai hand sanitizer, hand sanitizer pun habis waktu tu. Sebab apa? Sebab semua orang punya takut dengan COVID-19. Kena pakai mask, kena pakai sanitizer. Lepas tu dia pakai sanitizer tu bukan sikit, banyak. Dia macam tuang air tu, macam ambil wuduk punya. Takut punya pasal. Tuan-tuan, waktu itu memang semua menghadapi ujian yang sama, iaitu ketakutan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi Allah sebut apa yang paling penting ialah sabar. Kerana apa? Dalam satu ayat Al-Quran Allah sebut, surah Az-Zumar ayat 10. Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya
hanya orang-orang yang bersabar akan dicukupkan pahala kepada mereka tanpa batasan. Az-Zumar ayat 10. Tuan-tuan, orang yang bersabar dia dapat apa? Ganjaran pahala yang tiada batasannya. Banyak dia tak terkira, tak ada batas. Yang penting apa? Sabar, Allah sebut. Yang penting kita perlu bersabar kepada Allah. Sabar dengan ujian Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, ada satu kisah daripada Abu Sa'id Al-Khudri, anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Ada sejumlah golongan Ansar ni, dia datang jumpa Nabi. Dia datang jumpa Nabi, dia nak buat apa? Dia nak meminta, nak minta tolong. Ya Rasulullah, bagilah kami sesuatu. Minta, ya Rasulullah, ada duit tak? Bagilah sikit duit. Ada makanan? Bagilah makanan. Nabi buat apa? Nabi tak tanya, Nabi bagi je terus. Nah, ambil makanan, nah, ambil duit. Kemudian golongan Ansar ni pun balik, satu grup ni. Bila dia dah balik, dia datang lagi. Ya Rasulullah, ada lagi tak? Ada lagi tak? Nabi bagi, ambil. Nabi tak tanya pun, bukan tadi kau dah minta ke? Nabi tak tanya, Nabi bagi je, ambil semua. Dah dapat, datang lagi. Ya Rasulullah, ada lagi. Nabi bagi lagi, ambil. Sampai Nabi kata apa? Sampai tak ada apa dah sebelah Nabi ni, dia bagi semua dah. Tapi dia tetap datang lagi. Ya Rasulullah, ada lagi. Itu sifat Nabi SAW. Pemurahnya Nabi, dia bagi semua apa yang dia ada. Nabi sedekah semua yang dia ada. Tapi beza dengan kita ni, kita bila orang datang sedekah, kita tengok dompet dulu. Kita buka, warna biru ada. Tengok warna biru dulu, biru yang cair tu. Oh, tak ada. Warna hijau terang ada. Yang terang tu nombor 5. Berapa ringgit tak tahu, 5 lah dia tulis. Oh, tak ada juga. Bila tak ada, apa kita buat tuan-tuan? Tutup dompet, tak bagi sedekah terus. Sebab apa? Sebab kita memang biasa sedekah RM1, paling banyak RM5. Kalau ada 10, memang tutup dompet terus, cakap tak ada. Tapi Nabi lain, dia bagi je sampai habis duit dia. Tuan-tuan pernah buat macam tu? Pernah lah Ustaz. Ustaz je tak tahu. Yelah, betul lah. Ambil je, buka dompet, ada orang minta sedekah, keluarkan semua, ambil. Sebab tu saya tak suka letak duit banyak-banyak. Tak payah letak duit banyak-banyak, letak RM1 je. Kalau nak beli kat kedai, pakai kad sekarang. Kan canggih. Nanti kena sedekah 50. Kalau ada 50, kena sedekah 50. Sebab tu kita letak RM1 je. Itu contoh lah tuan-tuan. Nabi punya sedekah, dia bagi semua apa yang dia ada. Pemurahnya Rasulullah. Sampaikan tak ada apa sebelah dia. Last sekali Nabi bagi nasihat kepada mereka ni. Nabi kata apa? Wahai sahabatku, sesiapa yang berusaha untuk menjaga kesucian diri, maka Allah akan menjaga kesuciannya. Siapa yang berasa cukup, Nabi sebut, siapa yang berasa cukup, maka Allah akan bagi dia kecukupan. Tu point dia. Nabi kata, siapa yang merasa cukup dengan apa yang dia ada, Allah akan bagi dia kecukupan tu. Tapi masalahnya kita ni tak pernah rasa cukup. Bila dah dapat, nak dah lagi.
Dah dapat sesuatu nak lagi, tak pernah rasa cukup. Tapi Nabi dah pesan dah, kalau kita rasa cukup, Allah akan bagi kecukupan tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi sebut apa? Jika siapa yang mahu bersabar, Allah akan bagi kemampuan untuk dia bersabar. Siapa yang nak sabar, Allah bagi dia kemampuan untuk sabar tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu bila kita ditimpa ujian, kita perlu sabar. Allah akan bagi kemampuan. Jangan kita pilih marah dulu, jangan kita pilih mengamuk dulu. Kita perlu bersabar. Allah bagi kemampuan untuk sabar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu kisah seorang sahabat Nabi, namanya Abu Qilabah Al-Jurmi, nama dia Abu Qilabah Al-Jurmi. Tuan-tuan, satu hari ada seorang pemuda ni, dia ni musafir seorang diri. Dia musafir, dia naik kuda, dia pergi, dia dah kehabisan bekalan makanan, dah tak ada air, dah tak ada makanan. Dia nak cari makanan ni, dia seorang-seorang. Dia pergi pusing dekat padang pasir. Dia pergi round, dia cari mana ada rumah. Tiba-tiba dia terjumpa dengan satu kemah dekat tengah padang pasir, seorang dia je. Itulah satu-satunya kemah yang ada. Bila pemuda tu sampai dekat kemah tu, dia tengok orang dalam tu apa? Ada seorang lelaki tua yang mana tangan dia kudung. Tangan dia kudung. Bukan tangan saja kudung, kaki dia pun kudung. Dan bukan itu saja tuan-tuan, tangan kudung, kaki kudung, mata dia pun buta. Mata dia pun buta sekali, dah lah kudung, buta pula tu. Kemudian pemuda ni tanya, wahai pakcik, ada tak pakcik makanan sikit? Tuan-tuan, pakcik ni kata apa? Abu Qilabah ni kata apa? Kamu ni siapa? Pemuda ni kata, saya ni pemuda datang di sini untuk cari bekalan makanan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Abu Qilabah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya nikmat yang banyak. Abu Qilabah cakap apa? Alhamdulillah, Allah bagi saya nikmat yang banyak. Pemuda ni pun tergaruk-garuk kepala dia. Wahai pakcik, apa nikmat yang Allah bagi dekat kau? Dah lah kudung, buta pula tu. Budak ni cakap. Pemuda ni kata apa? Dah lah kudung, buta, apa nikmat yang ada pada kau pakcik? Abu Qilabah jawab, apa pemuda? Aku boleh cakap ni pun nikmat. Ya Allah. Aku boleh dengar ni pun satu nikmat Allah. Boleh cakap satu nikmat, boleh dengar satu nikmat, boleh hirup udara Allah pun satu nikmat. Apa lagi yang tak cukup? Padahal dia tengah kudung ni, buta. Dia punya syukur tu, ya Allah, dia boleh dengar, nikmat. Dia boleh cakap pun satu nikmat. Maka pemuda tu tanya, wahai pakcik, ada apa-apa yang saya boleh tolong? Maka Abu Qilabah pun kata, wahai pemuda, saya sebenarnya hidup berdua dengan anak saya. Saya di sini hidup dua orang dengan seorang anak saya. Anak saya itulah yang bagi saya makan, anak saya itulah yang tolong saya hidup. Tapi anak saya ni dah 3 hari tak balik. Boleh tolong carikan dia tak sekitar-sekitar ni? Dah 3 hari dia tak balik ni, tolong carikan boleh? Maka pemuda ni pun dia pergi cari, dia pusing keliling padang pasir tu. Dia terjumpa apa tuan-tuan? Satu jenazah. Satu jenazah yang mana jenazah itu sedang dikerumuni oleh binatang buas. Dan pemuda tu kata, ini pasti anak pakcik tu. Macam mana aku nak bagi tahu dia ni? Mesti dia sedih kalau dia tahu berita anak dia dah mati. Dah lah dia hidup berdua je. Kalau anak dia tak ada, siapa nak tolong dia? Mesti dia sedih anak dia mati ni.
Maka pemuda ni pun balik ke khemah Abu Kilabah tadi. Pemuda tu bagi tahu pakcik, macam mana nak bagi tahu ni ya? Pakcik tahu tak kisah Nabi Ayub alaihi salam? Nah, dia mula dekat situ. Pakcik tahu tak kisah Nabi Ayub? Abu Kilabah kata apa? Oh, saya tahu. Nabi Ayub ni Allah uji dia 20 tahun sakit. Tak boleh bangun. Kurus kering. Semua harta dia hilang habis. Anak-anak dia semua lari. Isteri-isterinya ramai lari, seorang je yang tinggal. 20 tahun dia merana sakit. Tapi Nabi Ayub tetap sabar dengan ujian Allah, kata Abu Kilabah. Maka pemuda ni pun bagi tahu, pakcik, sesungguhnya tadi waktu saya pusing, saya nampak anak pakcik telah dimakan oleh binatang buas. Dia dah meninggal pakcik. Tuan-tuan, Abu Kilabah cakap apa? Alhamdulillah. Lain macam dia punya syukur tu. Anak pakcik dah meninggal, dia kata apa? Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Anak aku dah mati dulu. Tengok tu. Padahal dia tinggal berdua je ni. Patutnya dia buat apa? Dia menangislah sepatutnya. Tapi dia boleh cakap, Alhamdulillah anak saya mati dulu. Pemuda ditanya, wahai pakcik, kenapa pula kau cakap Alhamdulillah? Kan anak kau dah mati. Abu Kilabah jawab apa? Wahai pemuda, sesungguhnya saya bersyukur anak saya mati dulu, dan dia adalah bakal masuk dalam syurga Allah. Sebab apa? Sebab dialah yang banyak berbakti kepada aku masa dia hidup. Dialah yang mandikan aku. Dialah yang bagi aku makan. Dialah yang cari rezeki untuk aku. Nabi sebut barang siapa yang membantu berbakti kepada ibu bapanya, dia akan masuk dalam syurga Allah, kata Abu Kilabah. Sebab itulah Abu Kilabah kata apa? Alhamdulillah anak saya masuk syurga dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, punya hebat syukur dia tu, punya sabar dia tu, sampai dia ucap apa? Alhamdulillah. Allah uji dia, tapi dia sebut Alhamdulillah. Yang ini jarang orang buat ni. Tak pernah lagi saya jumpa ada berlaku sesuatu accident contohnya, kemudian ada wartawan datang. Makcik, anak makcik dah meninggal ni, apa perasaan makcik? Makcik tu kata, Alhamdulillah anak saya dah meninggal. Jaranglah saya jumpa. Yang pertama sekali sebut apa? Sudah tentulah saya sedih, dialah anak yang tolong saya selama ni, dan macam-macam lagi. Tuan-tuan, itu kisah Abu Kilabah, yang mana dia punya sabar tu, sampai sabar dia Masya Allah, tahap yang paling tinggi. Akhirnya dalam riwayat tu mengatakan, akhirnya dia dimatikan oleh Allah. Kemudian tak lama tu dia meninggal. Tak lama tu dia meninggal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, Nabi kata apa? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Nabi bersabda, tiada satu pun yang menimpa diri seseorang mukmin, sama ada keletihan, sakit, penyakit yang berterusan, kesedihan, kesusahan, hatta mahupun duri yang menusuk kaki dia. Duri je yang cocok pada kaki dia. Itu semua adalah Allah akan menghapuskan dosa dia melalui musibah itu. Tuan-tuan kena cocok duri sikit pun, itu juga adalah Allah nak hapuskan dosa, tuan-tuan. Sebab itu, bila kena cocok duri, kita kena sebut apa? Alhamdulillah, Allah cocok duri kat kaki aku.
Sebut Alhamdulillah dulu, bukan sebut aduh sakitnya. Sebab apa kita perlu bersyukur? Sebab dalam cocok duri tu Allah hapuskan dosa. Alhamdulillah. Ini tak tercocok je duri, apa kejadah punya duri. Tempat kau bukan kat sini. Dia punya marah dekat duri tu. Tuan-tuan, patutnya sebut apa? Alhamdulillah, Allah hapuskan dosa saya. Tersepak batu, kurang ajar punya batu. Tuan-tuan, batu tu tak salah pun. Dah kontraktor tu letak dia dekat situ, dekat situlah dia duduk. Yang kita pergi sepak tu buat apa? Kita kena sebut apa? Alhamdulillah, saya tersepak batu hari ni. Macam itulah sepatutnya. Kereta kena curi, kita kena sebut apa? Alhamdulillah, kereta saya kena curi. Lepas ni kereta baru. Macam tu. Syukur kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah hapuskan dosa kita waktu tu. Sebab Allah dah hapuskan dosa kita waktu tu. Sebab tu kita kena ucap syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis seterusnya, dalam satu hadis Nabi sebut, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman dalam satu hadis qudsi. Allah kata apa? Tiada balasan di sisi aku bagi seseorang hamba-Ku yang telah dimatikan buah hatinya. Buah hatinya itu apa? Sama ada anak dia ataupun ahli keluarga dia. Buah hatinya, orang yang dia sayang, Allah matikan ahli keluarga dia. Kemudian dia kata apa? Dia bersabar. Allah sebut dia bersabar. Apa ganjaran bagi dia? Allah sebut illal jannah, maka dia akan masuk dalam syurga Allah. Allah akan masukkan dia dalam syurga. Sebab apa? Sabar. Allah ambil nyawa ahli keluarga dia, dia sabar, Allah bagi dia syurga. Tuan-tuan, baru ni ada satu kes, minggu lepas kot, ada seorang budak darjah 1. Tuan-tuan tahu kot kes tu. Dia baru balik sekolah, turun van. Dia turun van, dia lalu depan van tu. Van tu buat apa? Langgar dia. Bukan van tu, orang yang bawa van tu terlanggar. Budak tu jadi apa? Long life, meninggal tuan-tuan. 7 tahun. Anak kecil lagi. Anak kecil, baru lagi. Baru lagi lah, sekolah pun baru mula. Waktu tu di Selangor kalau tak silap cerita tu. Selangor baru mula sekolah. Budak tu lalu depan van, adalah budak kecil, pendek. Mana nampak depan van tu? Orang van ni pun nak cepat boleh jadi. Jadi dia pun terlanggar dan meninggallah budak itu di tempat kejadian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa kelebihan bila budak kecil ni dimatikan oleh Allah? Apa yang mak ayah dia dapat? Apa yang mak ayah dia dapat? Besar ganjaran pahala dia, tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi sebut, hadis daripada Abu Hasan radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang perempuan ni, dia datang jumpa Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, saya baru kematian 2 orang anak. Anak saya baru meninggal 2 orang ni, wahai Abu Hurairah. Ada tak satu hadis yang boleh menenangkan hati saya?
Ada tak satu hadis kata-kata Nabi yang boleh menenangkan hati saya? Tolonglah bacakan hadis itu kepada saya, wahai Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun sebutkan satu hadis. Abu Hurairah kata apa? Nabi pernah bersabda bahawasanya anak-anak mereka yang mati waktu kecil itu adalah anak-anak syurga, da'a misul jannah, ahli syurga yang kecil. Budak kecil ni meninggal, dia terus masuk syurga. Dan bukan itu saja, kata Abu Hurairah, bila dia dah masuk syurga, dia akan cari mana mak dia, mana ayah dia. Dia akan tarik tangan mak ayah dia, dia pegang macam ni, tarik tangan baju mak ayah dia ni, tarik sampai dia masuk syurga. Malaikat kata pada budak kecil tu, wahai budak kecil, pergi masuk syurga. Budak kecil ni kata apa? Tak nak. Selagi mana ayah dan mak saya tak masuk, saya tak nak masuk. Tengok tu. Selagi mak ayah saya tak masuk, saya tak nak masuk. Saya nak masuk dengan mak ayah saya sekali. Masya Allah. Mak ayah dia ni nak kena seksa dulu ni. Banyak sangat dosa. Tapi anak dia pegang tangan ni, tengah pegang, anak dia pegang. Malaikat kata budak kecil, kau pergi masuk. Bapak kau nak kena kejap ni, kejap neraka, kejap. Tapi budak ni pegang, tak nak masuk. Ayah tak masuk lagi, saya tak nak masuk. Akhirnya apa yang mak ayah dia dapat? Budak ni banyak songel lah. Masuk sekali mak ayah dia. Tuan-tuan, tak kena seksa, masuk terus. Sebab apa? Sebab kita ada anak kecil yang meninggal. Dia akan bagi syafaat kepada mak dan ayah dia kat syurga nanti. Untung mak ayah budak ni dah confirm ahli syurga. Boleh dikatakan confirm lah. Tapi jangan murtad pula. Dia dah tahu konon-konon saya ahli syurga, dia pergi murtad. Jangan. Kalau murtad, out lah. Tuan-tuan, mak ayah dia ni ahli syurga dah. Sebab apa? Sebab anak dia tarik. Anak dia tarik, tak nak lepas. Dia bawa sekali combo, package, mak ayah sekali bawa. Beruntung mak ayah yang ni, anak budak ni. Anak ni yang kecil meninggal ni, mak ayah dia masuk syurga. Tuan-tuan, itu ganjaran dia bagi mereka yang ada anak kecil meninggal. Sebab tu kita kena ucap apa? Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, jangan post dekat Facebook, Alhamdulillah saya ahli syurga. Oi, belagaknya. Jangan macam tu. Mentang-mentang ada anak kecil meninggal, dia kata ahli syurga, dia post dekat Facebook, Alhamdulillah saya confirm syurga. Belagaklah pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu ganjaran jika kita orang yang sabar. Allah bagi syurga tu, bukan calang-calang pahala yang Allah bagi. Sebab tu Allah sebut dalam ayat Al-Quran tadi, Allah bagi pahala yang berlipat kali ganda, tidak terbatas. Ganjaran pahala yang tidak terbatas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi mereka yang diuji dengan pelbagai ujian, dugaan dan cabaran dalam tempoh pandemik COVID ni, kita digalakkan, diingatkan supaya banyakkan bersabar, teruskan usaha, jangan putus asa, jangan mengaku kalah dan sebagainya. InsyaAllah ada ganjaran yang Allah akan bagi pada tuan-tuan dan puan-puan kelak. InsyaAllah pada minggu akan datang kita akan masuk bab yang baru. Bab yang tadi tu bab solat jenazah dah habis. Kita dah cerita tentang solat jenazah, bab orang sakit, adab-adab kubur dan sebagainya. Last sekali tajuk sabar. Kemudian kita masuk bab yang baru, bab yang akan menyebut tentang kelebihan baca Al-Quran, kelebihan berzikir, kelebihan berdoa dan berselawat ke atas Nabi.
Ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang mana mempunyai kelebihan tersendiri. Dalam banyak-banyak ayat Al-Quran yang kita baca, 6,000 lebih ayat itu, ada beberapa ayat yang ada kelebihan dia tersendiri, yang mana kita boleh amalkan kerana ayat itu memang ada agung ayatnya, yang disebut dalam hadis Nabi. Nanti saya akan kongsikan apakah ayat-ayat itu. Ayat-ayat yang mana kita boleh amalkan dan dia ada Power Rangers. Dia ada kekuatan dia sendiri, ada kelebihannya, insya-Allah. Tapi penting apa? Yakin kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu saja malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.